اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Percaya terjemahan daripada iman. Iman dengan makna membenar hati. Percaya sepenuhnya di hati. Dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Muwafaqah dengan ilmu yang kita panggil ketentuan azali. Qadar adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Qadar adalah af'alullah, perbuatan pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Sa'ah seseorang beriman dan melakukan ketaatan sekarang adalah datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang gerak geri kita, datang ke masjid Bukit Besar, kemudian iktikaf dalam masjid Bukit Besar, kemudian belajar ilmu fardu ain, itu ketaatan adalah datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Yang hakikinya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya pada mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, melainkan kesemuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakiki dia. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu kufur dan maksiat. Kekufuran seseorang, kemaksiatan seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, ketentuan azali. Saat seseorang melakukan kekufuran, contoh sembah berhala,
Saat seseorang melakukan kemaksiatan, contohnya saat berjudi, minum arak, berzina, itu adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini tajuk rukun iman yang keenam. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur riwayat dari Imam Muslim, hadis Jibril. Apabila ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Nabi sambung khairihi wa syarrih. Itu badal dipanggil atau bayan. Kenapa didatangkan khairi wa syarrihi? Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan datang daripada Allah. Cukup dah. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup. Tapi Nabi sambung dengan khairihi wa syarrih. Mana apa tu? Nabi datangkan badal ataupun ataf bayang untuk mentaudihkan, untuk menjelaskan lagi bahawa ketentuan dan perbuatan Allah, baiknya ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarrihi, dan jahat, kufur dan maksiat ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk rukun iman yang keenam. Tapi walaupun jelas di tajuk rukun iman yang keenam, baik, jahat, qada dan qadar, banyak yang terpesong berkaitan dengan perkara jahat. Tiba-tiba lari daripada hadis Nabi ni. Perkara jahat adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Sama telah nanti nak bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Nanti insya-Allah kita akan bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Walaupun sambil-sambil saya tak lupa peringatkan bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Peringat semua. Tapi insya-Allah nanti sampai di tajuk khusus saya akan halusi lagi berkaitan dengan ikhtiar seseorang hamba, usaha perbuatan seseorang hamba, akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya macam mana, Qadariyah, Jabariyah yang terpesongnya macam mana. Sebab di antara yang timbul golongan-golongan yang terpesong pada masa dahulu sampailah lebih-lebih lagi pada masa sekarang, di antaranya adalah berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha. Hak tu kena jelas molek sebab di rukun iman yang keenam sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Jadi kita tak ada apalah kita ni. Jadi kena peringat. Hakikinya kita tak ada apa sekarang pun, tetap kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah sekalipun, kena peringat. Dak setakat berhenti di tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar Allah. Sekalian qada dan qadar Allah. Takut terundur kepada akidah Jabariyah yang langsung tidak berpegang di akidah mereka. Hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya betul lah, itulah tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian ketentuan dan perbuatan Allah. Lepas tu hamba ada apa? Hamba tak ada apa lah. Hamba ni termasuk manusia, jin dan malaikat. Tak ada apalah hamba ni. Sebab apa? Pilihan hamba tetap qada dan qadar.
Usaha gerak dia hamba pun tetap qada dan qadar. Memang hakikinya begitulah. Itu tajuk rukun iman yang ke-6. Tapi peringat semua supaya tidak terunduh pada Jabariyah yang tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya betul, kerana banyak dalam ayat-ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada perbuatan hamba. Ayat yang kita baca semua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ni kami yang sembah, akan dikau ni kami yang minta pertolongan. Maka wajiblah berpegang kami sebagai hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar usaha hamba tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah. Berarti ikhtiar dan usaha hamba ni tak ada hakikinya, tak ada, majazi letak sahaja. Itu nak peringat takut tunduk kepada Jabariyah. Nanti siapa bicara ikhtiar usaha, saya akan perhalusi lagi, cuma nak jaga-jaga. Tetapi berkaitan dengan perkara jahat, ni di antara hak banyak terpesong dahulu sampai sekarang. Perkara jahat jelas ditajuk rukun iman yang ke-6. Khairihi, baik ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarrih, Nabi kata jahat ketentuan dan perbuatan Allah. Sangat jelas, sangat nyata. Di rukun iman yang ke-6 tiba-tiba terpesong waktu fitnah akhir zaman. Ini akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya yang berlaku termasuk perkara jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara dah terdahulunya pegangan Mu'tazilah yang terpesong. Mereka hanya beriman perkara jahat datang dari qadar perbuatan Allah, tapi bukan datang dari qada ketentuan Allah. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni mereka menafikan perkara jahat datang daripada Allah, yakni menafikan perkara jahat datang daripada qada Allah. Tetapi mereka beriman perkara jahat adalah datang dari qadar Allah. Kita qada qadar ni kita mati molek dah. Qada ketentuan azali, iradah. Qadar perbuatan Allah ni sekarang ni, qudrah. Pada ni qada, iradah ketentuan azali, qadar qudrah perbuatan Allah sekarang. Jadi Mu'tazilah dia menafikan perkara jahat, kufur dan maksiat daripada Allah. Mereka tolak, mereka engkar, mereka tidak beriman bahawa perkara jahat datang daripada Allah. Datang daripada Allah yang Mu'tazilah nafikan adalah pada qada, bukan pada qadar. Maknanya seseorang melakukan kekufuran dan kemaksiatan, Allah tidak tentukan pada azal. Allah tidak kehendak pada azal. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Nafi mengetahui Allah itu kafir ijma' ulama. Allah pun tak tahu, itu kafir dah. Allah pun tak tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, mana Allah jahil. Itu kafir ijma' tu. Itu tak ada tu. Pada ni Mu'tazilah dimenafikan qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Maknanya seseorang melakukan kekufuran dan kemaksiatan, Allah tidak menghendaki pada azal, Allah tidak menentukan pada azal, Allah hanya mengetahui. Sampai masa berlaku, berhasillah perbuatan jahat. Kalau kita kata jadilah perbuatan jahat, siapa yang menjadikan? Yang menjadikan tetap perbuatan Allah, itu Mu'tazilah. Mana qadar perbuatan Allah.
Maknanya mereka masih lagi mentauhidkan Allah pada perbuatan. Menghasilkan perbuatan adalah perbuatan Allah. Pada perkara jahat ni, pada perkara jahat. Pada perkara jahat. Tapi Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Hak saya contoh sebelum ni kan, saya contoh dengan mencederakan seseorang. Jadi dia mencederakan seseorang, ini perkara jahat. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Seseorang yang memilih sendiri untuk mencederakan seseorang, maka cederalah seseorang tadi. Jadi orang panggil, siapa yang menjadikan cedera? Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah. Ini hak Mu'tazilah yang masyhur. Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat daripada Allah, menafikan perkara jahat daripada qada Allah, tapi beriman adalah perkara jahat tetap qadar perbuatan Allah. Kan kita dua pegangan kan, satunya qada, satunya qadar. Dua pegangan yang asing-asing. Dua pegangan yang asing-asing ni ada Mu'tazilah, ada terpesong yang asing-asing. Cuma sekarang masa kita bicara qada terlebih dahululah, barulah kita insya-Allah masuk kepada bicara qadar. Jadi qada satu, qadar satu. Jadi Mu'tazilah yang masyhur yang menafikan perkara jahat datang daripada Allah, yakni menafikan datang daripada qada Allah. Tetapi mereka beriman perkara jahat adalah terhasil jadi daripada qadar, yakni perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Maknanya mereka masih lagi mentauhidkan Allah pada perbuatan, pada af'al. Sebab tu mereka mendakwa mazhab mereka adalah mazhab Ahlut Tauhid wal Adli, nama mereka. Ahlut Tauhid wal Adli. Mereka ni ahli yang mentauhidkan Allah. Maknanya mereka masih lagi mentauhidkan Allah pada perbuatan. Wal Adli, mana? Mereka adalah orang yang menyatakan Allah Maha Adil. Apa makna Allah Maha Adil? Allah Maha Adil dengan makna Allah tidak menghendaki perkara jahat. Seseorang memilih sendiri, maka seseorang di hari akhirat akan menerima hukuman atas pilihan sendiri, bukan kehendak Allah, bukan ketentuan Allah. Itu baru Maha Adil. Adapun pegangan ahli sunnah wal jamaah kita ni, perkara jahat pun kehendak dan ketentuan Allah, maka berlaku. Bila berlaku, seseorang akan dihukum. Jatuh zalim Allah gitu. Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan seseorang melakukan kejahatan, sampai masa Allah hukum atas kejahatan yang berlaku yang dikehendaki oleh Allah, yang ditentukan Allah. Itu jadi zalim, Mu'tazilah kata. Maka Allah Maha Adil dengan bahawa perkara jahat yang berlaku, perkara jahat yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukan datang dari kehendak Allah, bukan datang daripada ketentuan Allah. Hamba memilih sendiri, Allah hanya mengetahui. Sampai masa di hari akhirat, hamba yang memilih sendiri untuk melakukan kejahatan yang bukan kehendak dan ketentuan Allah, mereka pun dihukum. Barulah ngam-ngam, barulah sedar molek. Ni akal Mu'tazilah. Nanti kita akan perjelaskan nanti. Jangan ni. Hak ni lah. Hak sejumpa-jumpa dah. Mereka yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Inilah alasan dia. Kalau perkara jahat, qada dan qadar juga berlaku perkara jahat, seseorang hamba akan dihukum. Naya gitu. Ayat dia naya lah. Naya tu zalim lah panggil. Dah aci lah begitu. Ni lebih kurang ni. Ini lebih kurang. Jadi sekarang ni akidah kita Ahlussunnah Jemaah, perkara jahat yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang hamba adalah datang daripada qada, kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Maka apa yang Tuhan kehendak pasti akan berlaku. Bila berlaku kejahatan yang datang daripada kehendak dan ketentuan Allah, kemudian seseorang hamba yang melakukan kejahatan yang ianya kehendak dan ketentuan Allah, seseorang hamba tu kena hukum atas kejahatan yang berlaku yang ianya datang daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah.
maka nanyalah hamba kena seumpama tu. Dak acilah Tuhan buat gitu. Zalim, zalim tu alasan Mu'tazilah. Dan ni alasan akal sejupu-jupu dah. Orang semayang bang tapi akidah sesat. Ni. Mana apa ni? Ajaran sesat. Ni sesat akidah ni. Sesat akidah. Mana tinggi dengan ayah ping. Ayah ping tu kapit tu tau. Ayah ping tu. Tu. Dan ni sesat lah. Sesat ni banyak label. Sesat. Tapi sesat. Akidah yang sesat. Mayang bang tak tinggal. Alasan tak dia. Kalau begitu, nanya. Dakci, zalim. Inilah alasan Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah kena faham lah zalim tu apa? Zalim ni. Zalim ni terkadang maknanya wad'u syai' fi ghairi mahalli. Letak satu bukan pada tempat, zalim. Zalim dengan makna tasarruf, kita menggunakan perkara yang tidak diizinkan oleh tuan dia. Itu zalim lah. Macam kita kan, mata bukan milik kita, milik Allah. Kita tengok perkara yang Allah tidak izinkan, zalim lah kita. Bukan milik kita mata. Telinga bukan milik kita, milik Allah. Kita pergi dengar perkara yang tidak diizinkan oleh pemilik, ini Allah Ta'ala, zalimlah kitanya. Lidah milik Allah. Kita berkata-kata dengan perkataan yang tidak diizinkan oleh pemilik, ini Allah Ta'ala, zalimlah kita. Itu zalim. Retah orang pada perkara yang bukan milik. Sekarang ni Allah retah, Allah kehendak, Allah menentu, Allah atur, Allah buat, Allah kehendak, Allah menentukan, Allah lakukan seseorang melakukan kejahatan. Patut Allah pun neraka. Jadi Allah retah hak siapa? Hak Allah. Dia nak zalim ke mana? Hak dia. Kok nak dia nak retah ke mana pun? Ada ni. Dia kena faham zalim. Zalim tu mana apa? Zalim dengan makna retah bukan milik pada perkara yang tidak diizinkan oleh pemilik yang sebenar. Sekarang ni Allah atur seseorang kufur dan maksiat. Kerana Allah bubuh dalam neraka. Allah atur ni milik siapa? Milik Allah. Lepas tu? Ada ni. Nak zalim kau jalan mana? Hak dia. Mana dia lah. Lepas tu dah dikusi Allah Ta'ala berfirman, Ana khalaqtul khair wa syar. Akulah yang menjadikan perkara yang baik dan akulah yang menjadikan perkara yang jahat. Fatuba liman qaddartu alaihi khair. Bertuahlah bagi sesiapa yang aku lakukan padanya kebaikan. Wa wailun liman qaddartu alaihi syar. Celakalah seseorang yang aku takdirkan atasnya kejahatan. Bagian masing-masing. Ini dipanggil Rabbil Alamin, Tuan yang hakiki. Bila Tuan yang hakiki, ikut mana dia lah, ikut kehendak dia lah. Sebab hak dia. Kehendak seseorang beriman dan beramal soleh, bubuh syurga, bertuah lah. Itu kurniaan Allah. Allah kehendak seseorang kufur dan maksiat, Allah pun neraka, celakalah dianya. Tuhan, ini Rabb, Tuan yang hakiki, hak dia. Nak timbul zalim kat mana? Gitu je lah. Tapi hak akal Mu'tazilah tadi tu makan, masuk. Benda ni, nyakut molek. Dan memang inilah hak. Saya biasa jumpa orang yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah dengan alasan kalau begitu nanyalah kita. Kalau begitu dak acilah Tuhan. Dak aci macam mana? Tuhan kehendak, Tuhan menentukan seseorang hamba melakukan kejahatan. Bukan kehendak hamba, kehendak Allah. Bila Tuhan kehendak pasti berlaku. Berlaku kejahatan, Tuhan bunuh neraka. Dak aci lah gitu. Ni logik akal. Dia banyak lagi lah alasan akal Mu'tazilah ni. Nanti saya akan ceritalah. Cuma kadang-kadang nak cerita akal Mu'tazilah ni agak serba salah. Sebab apa? Takut ambil buah tu. Sebab ni akal Mu'tazilah ni cerdik. Dia pakai logik akal. Jadi nak pakai logik akal ni, sebab dalam kitab-kitab yang lebih besar didatangkan hujah Mu'tazilah dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi
yang salah pemahaman. Tapi mereka masih lagi menggunakan ayat Quran dan hadis Nabi pada pegangan mereka yang terpesong, disertakan dengan logik akal. Dan kitab-kitab besar dia akan datang kan. Kemudian dia akan ulama-ulama ahli sunnah akan memperjelaskan kembali ayat Al-Quran, hadis Nabi itu hak Mu'tazilah faham tu salah pemahaman. Hak akal Mu'tazilah, maka ulama ahli sunnah pun jawab melalui akal juga. Ayat Quran diperjelaskan di mana salah faham Mu'tazilah dan didatangkan pengertian yang sebenar ayat Al-Quran tu. Kemudian hak akal Mu'tazilah ni ulama ahli sunnah akan datangkan dengan hujah akal juga. Cuma kadang-kadang hujah akal Mu'tazilah ni lebih jadi, lebih makan. Atau kata serba salah. Nak datangkan beberapa lagi hujah akal Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat datang dari qada Allah. Cuma saya datangkan hak zoling tadi tu sebab tu saya biasa jumpa. Nanyalah, tak acilah, tu saya biasa jumpa. Samalah dengan kata zoling lah Tuhan. Kalau Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menentukan kejahatan, berlaku kejahatan pada seseorang hamba, lepas tu Tuhan bubuh dalam neraka, zalim gitu. Allah Maha Adil, Allah tidak zalim, maka Allah tidak menghendaki, tidak menentukan seseorang hamba melakukan kejahatan, hamba memilih sendiri. Hamba dihukum sedang moleklah sebab hamba akan bertanggungjawab atas pilihan sendiri. Itu Mu'tazilah. Tapi walau macam mana pun Mu'tazilah masih lagi mentauhidkan Allah pada perbuatan, berhasil perbuatan jahat, jadi perbuatan jahat, tetap Allah yang menjadikan. Jadi qadar perbuatan Allah, makna masih lagi mengesahkan Allah pada perbuatan. Lepas tu mereka meletak nama mereka adalah Ahlut Tauhid wal Adli. Nama comel. Nanti saya akan bicara lagi lah berkaitan dengan alasan-alasan akal Mu'tazilah tu. Sebab itulah kita sentiasa mengulangi. Masuk syurga seseorang hamba dengan kurniaan Allah. Masuk neraka seseorang hamba dengan keadilan Allah. Bukan gitu? Yang kan biasakan kalau cerita masuk syurga dengan fadli, kurniaan Allah. Dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Bukan begitu? Dimasukkan ke syurga seseorang hamba dengan fadli, dengan kurniaan Allah. Dimasukkan ke dalam neraka seseorang hamba adalah dengan keadilan Allah. Dua-dua tu untuk tolak Mu'tazilah belaka. Mu'tazilah masuk syurga wajib bagi Allah. Bukan kurniaan. Ni Mu'tazilah. Dan seseorang hamba buat baik, beriman dan taat, Allah wajiblah beri upah syurga. Wajib dibubuh. Ahli sunnah dah. Seseorang hamba yang beriman dan melakukan ketaatan dibalas dengan syurga atas fadli kurniaan Allah. Sebab apa? Mu'tazilah kata wajib atas Allah. Ahli sunnah dah, bukan wajib, kurniaan atas kurniaan Allah. Gitu. Dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah beranggapan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang dimasukkan ke dalam neraka itu kerana kekufuran dan kemaksiatan yang sebenarnya datang dari qada dan qada Allah, jatuh zalim gitu. Tak, itu keadilan Allah. Dimasukkan ke dalam neraka seseorang hamba yang kufur dan melakukan maksiat, yang mana kufur dan maksiat memang datang dari kehendak dan ketentuan Allah dengan keadilan. Adilnya ke mana? Hak dia belaka, kok anda buh mana pun. Dia gitu je. Keadilan. Hak ni hak biasa tu buat misal lah. Buat misal. Buat misal ni kita ni sebagai tuan yang majazi, letak nama tuan. Pemilik hakikinya Allah Ta'ala. Jadi kita ni, contoh, ada kasut mahal. Ada kasut mahal baru, ada kasut murah buruk dah.
Tiba-tiba kasut mahal tu dia bagi kebun. Kasut buruk bagi bandar. Lepas tu siapa nak petikar? Nak petikar? Barang dia, kau ada dia lah. Pinjam kasut orang bagi kebun, tuan dia benar ke tak? Tak ada benar, soling mu. Dia pinjam kasut baru orang, tiba-tiba dia bagi kebun. Tuan dia izin ke tak? Kalau tuan dia tahu, marah kasut baru dia ni. Soling kamu sebab kamu guna milik orang pada perkara yang tuan dia tak beri. Soling kan? Ada ni, kasut baru ni kasut dia. Dia pergi kebun. Apa pergi kebun kasut baru? Sebab kasut baru ni molek. Tapak dia tebal. Mana kalau pijak duri-duri pun insya-Allah lah tak akan tembus duri tu. Pasti pakai kasut baru. Sebab apa? Tapak dia molek. Pergi kebun ke hak ada duri-duri tu, pijak duri-duri kan. Jadi kasut baru ni kulit dia cukup kuat. Jadi pakai kasut baru lah. Orang nak persoal ke tak? Hak dia, mana dia lah. Ada hikmah dia, ada sebab dia. Takkanlah kasut baru comel-comel, mahal pula nak pergi kebun tanpa ada sebab dia. Ada hikmah dia. Hikmah dia apa? Tapak dia ni tebal molek, kuat molek. Itu. Kenapa pula kasut buruk tu hok cari dah pergi bandar? Dah pergi bandar nanti nak berhenti semayang. Kalau kasut baru-baru semayang pun tak sedap, keluar-keluar tak ada. Kalau kasut buruk cari dah, letak biar mana pun orang tak ambil dah. Mana ni? Mana apa? Ada hikmah dia tu, ada sebab. Orang tu besar lah. Bunyi kata baru ni beli kasut mahal. Dia apa hari ni pakai kasut buruk lagi ni? Pakai kasut awak cari lagi ni. Dia kata beli awak baru dah. Kan kita nak pergi bandar kan, masuk waktu zuhur, kita nak berhenti masjid. Takkan nak pergi dengan kasut baru, hilang nanti. Kalau kasut buruk, orang tak ambil. Ada ni. Tapi nak cerita sini, siapa nak petikai? Barang dia. Kau ada dia lah. Nak guna ke mana? Barang dia, milik dia. Siapa orang lain nak petikai? Zoling ke? Kena letak daun tepat ke? Dah. Hak dia. Sama lah. Hamba ni, makhluk ni Allah yang jadikan. Syurga neraka Allah yang jadikan. Allah Rabbil Alamin. Allah pemilik yang hakiki. Allah nak atur macam mana? Hak dia. Atur iman dan ta'ah syurga, bertuahlah seseorang hamba. Allah tak atur kufur dan maksiat neraka, celakalah seseorang hamba. Gitu je. Lepas tu dalam bab ni tak payahlah kita nak duduk mikir panjang-panjang. Faham? Mana? Beriman dah berhenti setakat tu. Macam mana? Macam sekarang lah. Alhamdulillah. Kita lahir daripada ibu bapa Islam. Itu adalah qada dan qadar. Kemudian Allah dah susun kita ni belajar ilmu. Lepas kan? Berilmu, beriman, beramal. Lepas. Hak mata mana? Moto. Moto dah. M-O-T-O. Jangan ada R pula. Disebutnya moto. Moto dia bro. Sini. Kan ditulis kan? Berilmu, beriman, beramal. Jadi tuan susun kitanya nak belajar. Mudah-mudahan berilmu, kita beriman, kita beramal. Sebab nak beriman dan beramal mari daripada ilmu. Mari daripada ilmu. Kemudian nak beramal ni mari daripada beriman. Nak beramal, nak semayang, nak puasa, apa semua ni bukan hanya mari daripada ilmu, dia kena mari daripada beriman. Beramal, taat zahir, taat batin, fiqh dan tasawuf bukan hanya mari daripada berilmu, mari daripada beriman. Berilmu, beriman, beramal. Ada iman barulah beramalnya tu diterima oleh Allah. Berilmu ke, beriman ke, beramal ke, beriman ke, mari daripada berilmu. Jadi tu hatu kitanya belajar, berilmu, beriman, beramal. Alhamdulillah. Kita wajib memperbanyakkan kesyukuran. Kesemuanya datang dari qada dan qadar Allah. Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Situ je lah.
Patut ramai-ramai ahli dunia ni kafir 3/4 dunia. Kafir 3/4 dunia. Ada ni. Islam 1/4 ke 1/5 ke begitulah. Kafir 3/4 dunia. Kalaulah Allah kehendaki dia kafir pakai mati, mana 3/4 dunia tu memang neraka kekal selama-lamanya. Kenapa? Tak payah kenapalah. Kita hamba, pemilik telah menentukan seumpama tu, itulah bagian masing-masing. Kita sebagai hamba dah duduk dah fikirlah kenapa. Mana seramai-ramai ahli dunia ni, bukan kata bagi 2, 3/4, lebih daripada 3/4 adalah orang kafir. Kalau mati dengan kafir seumpama tu, kekal neraka selama-lamanya. Kenapa? Bukan urusan kita. Itu adalah kehendak Rabbil Alamin, Tuan yang hakiki, pemilik yang hakiki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ahli sunnah jemaah, ijma' ahli sunnah jemaah, berpegang sekalian perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Barang yang menghendaki oleh Allah akan berlaku, barang yang tidak menghendaki Allah tidak akan berlaku. Jadi berlaku, ada, jadi satu-satu perkara, baik ke jahat ke perkara tersebut, hak jadi berlaku tu barang yang Allah kehendak. Kalau Allah tidak kehendak, pasti tidak berlaku. Sekarang ni berlaku ni perkara yang jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Barang yang Tuhan kehendak akan berlaku, baik ataupun jahat. Barang yang Tuhan tidak kehendak tidak akan berlaku. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, antara iradah dengan wukuk dipanggil berlaziman. Iradah dengan perkara yang berlaku berlaziman. Apa yang Tuhan kehendak pasti berlaku, apa yang berlaku adalah kehendak Tuhan. Jadi iradah satu, wukuk satu, berlaziman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Mana apa ni? Apabila Tuhan kehendak, pastilah berlaku. Apabila perkara itu berlaku, pastilah Tuhan kehendak. Sama ada baik ataupun jahat, itu je. Ini ahli sunnah. Mu'tazilah dia bagi, kalau perkara baik Tuhan kehendak pasti berlaku, perkara yang berlaku tu adalah kehendak Allah. Perkara jahat tidak berlaku, bukan datang dari kehendak Allah. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, dia berlaziman. Antara kehendak dengan berlaku berlaziman. Kenapa? Apa yang Tuhan kehendak pasti berlaku, dan apa yang berlaku, beriman, kufur, ta'ah, maksiat adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dalil hadis tu, rukun iman ke-6 hadis Jibril itulah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau dalil ayat Al-Quran, surah Al-An'am ayat yang ke-125, surah Hud ayat yang ke-34. Tu balik tengok molek di rumah. Surah Al-An'am ayat yang 125, surah Hud ayat yang ke-34. Di antara dalil kejahatan adalah qada dan qadar Allah. Surah Al-An'am ayat 105, Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh Allah akan sesiapa, nescaya Allah akan melapang, membuka dadanya bagi agama. Kalau Tuhan kehendak nak beri hidayah, Tuhan buka dada dia. Tuhan kehendak nak beri hidayah pada belajar, Tuhan buka dada dia, minat nak belajar. Gitu je lah. Terbuka hati nak belajar. Mari belajar mula-mula tu kok mana? Nak boleh ke faham. Allah lah. Sebab apa? Asah tak ada. Orang mengajar pula ada cara masing-masing. Ada hak cakap tak apa jelas.
Ada hak cakap laju. Ada pula cakap pula slang dia. Mana slang? Logat. Logat. Slang dia tu pula. Kita ni walaupun Terengganu ni bukan orang Terengganu belaka ni. Sekali-sekali dengar cakap tu, duduk Terengganu lama dah. Logat luar dia tu tak hilang-hilang. Tak cakap Terengganu. Maknanya nak dengar tu bahasa percakapan tu. Lepas tu nak memahami pula kandungan ilmu yang dia ajar. Kalau hak biasa dengar dah mudah. Kalau hak pertama kali dengar, tambah pula kalau bercanggah pula dengan akidah kita selama ni, payah. Tapi payah pun dia turut slow. Sebab apa? Tuhan kehendak bahawa Tuhan beri hidayah, Tuhan buka hati. Tuhan kehendak hidayah. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa menyesak oleh Allah akan sesiapa? Siapa yang menyesatkan? Allah. Wa man yurid an yudillahu, sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa menyesak oleh sesiapa oleh Allah. Siapa yang menyesatkan? Allah. Ini ayat Quran. Ya ja'al saudajikan haraja, niscaya menjadi akan dadanya sempit, sesak, tertutup. Sebut kata ilmu wajib fakta belajar, tak buka. Ilmu akidah ni, kalau kamu tak belajar ilmu akidah, kamu pegang akidah salah, kamu buat ibadah berjemaah 5 waktu tu, bukan penat lelah kata Mazali, celaka kamu. Penat lelah ni tak boleh pahala. Dah bukan penat lelah saja kata Mazali, celaka. Sujud kepada Allah, tapi akidah Qurannya tidak. Kata ikut perintah Nabi, akidah Nabi bawa tidak berpegang. Ini orang yang celaka. Walaupun nampak rupa rajin ibadah Jumaat 5 waktu sekalipun, wajib kena belajar, kena cari ilmu, ada erti, tak terbuka hati dia. Tak terbuka. Bukan kata nak cari, orang mari nak ajar pun dia tak tahu je. Bunyi kata orang mengajar masjid, ada erti je, buat sepeli orang panggil. Ada sepeli buat dono gitu. Wade, wade mana wade? Wade. Oh dia wade je. Mana wade? Wade je. Sebab apa? Terjadikan dada dia sempit, tak terbuka. Siapa ni? Yang Tuhan kehendak bahawa Tuhan menyesatkan dia. Tu hak tak mari belajar. Hak kebetulan berada di masjid kuliah maghrib, dia tak balik. Sebab apa? Balik mari payah pula. Tapi walaupun duduk majlis ilmu ni, otak dia melayang je. Dia tak ambil heran pun mengajar. Dia dah erti je macam cerita minggu lepas lah, main telefon, bersembang, isap rokok di beranda-beranda masjid. Lepas tu komen pula orang mengajar. Sungguh ni hak regular berlaku perangai uduh ni. Regular masjid, bukan regular kelab malam. Kalau regular kelab malam tu dah pelik. Ni regular masjid ayah haji. Tapi orang ngaji tak hormat. Dia tak hormat. Kalau duduk dalam pun dia tak fikir, dia tak ambil heran. Tak ambil pok ke, tak ambil heran. Lambat sikit nampak je masuk waktu isyak, tengok jam. Allah tak berhenti lagi. Sebab apa? Dia tak minat. Kalau orang minat, Allah cepatnya lah berhenti. Tak orang minat. Macam mana? Orang minat pun tak minat. Orang minat, dia nak selama. Orang tak minat, sebab apa tak minat? Tuhan jadikan hati dia tertutup, sempit, sesak. Nabi Tuhan kata, ya ja'al sadru dayiqan haraja. Allah tak akan jadikan dada dia tu sempit, sesak, tak masuk. Tak nak ikut. Walaupun berada dalam rupa majlis ilmu sekalipun, tapi dia punya minda dia di luar, bukan dalam majlis ilmu. Cuma tak keluar kerana dia orang tua, duk luar ni jadi tak masuk dengan dia. Ada ni. Mana apa? Sesiapa yang Tuhan kehendak bahawa menyesak oleh Allah akan sesiapa. Allah yang menyesatkan. Itu surah Al-An'am ayat 125. Surah Hud ayat yang ke-34. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Ayat Al-Quran ini menghikayatkan kata-kata Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuhnya tidak memberi manfaat akan kamu.
tidak berguna akan kamu jikalau aku mendoki bahawa aku menasihatkan kamu. Kata Nabi Nuh AS, tak ada guna aku yang nasihatkan kamu. Kalau aku nak beri nasihat pun tak ada guna ni. In kana Allah, jika adalah Allah, yuridu an yughwiyakum, mendoki Allah bahawa menyesai akan kamu. Huwa rabbukum, Allah Tuhan kamu. Allah nak menyesatkan kamu, sesatlah kamu. Nabi Nuh kata, tak ada guna aku nasihat kamu. Huwa rabbukum, Allah lah Tuhan kamu yang menyesatkan kamu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah akan dikembalikan kamu. Kamu akan masuk neraka. Sebab apa? Tuhan kehendak dah. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum, jika adalah Allah Ta'ala mendaki bahawa menyesatkan akan kamu oleh Allah. Itu kata Nabi Nuh AS. Mana apa? Aku nak nasihat kamu pun tak guna jikalau adalah Allah menghendaki bahawa menyesatkan Allah akan kamu. Wa rabbukum, ia Tuhan kamu. Ini sesat-sesatlah kamunya. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu akan dikembalikan, nerakalah kamu. Tapi ayat nak cerita apa ni? In kana Allahu yuridu an yughwiyakum, jika adalah Allah Ta'ala, jika adalah Allah Ta'ala menghendaki ia bahawa menyesatkan akan kamu, kata Nabi Nuh, tak ada guna aku nasihat akan kamu. Itu surah Hud ayat yang ke-34. Apa ni? Kesesatan, perkara jahat adalah datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Ini pegangan kita ahli sunnah jemaah, baik ke jahat, datang daripada qada dan qadar Allah. Ada percakapan di mulut, perkara yang baik daripada Allah, perkara yang tak baik datang daripada diri kita masing-masing. Haram kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tak habis lagi bicara hak berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17. Surat 17 baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika lemah ia seseorang daripada sembahyang duduk, maka hendaklah ia seseorang berguling atas lambungnya. Berguling atas lambung ni makna apa? Mengiring atas lambung. Kita kalau berguling ni, berguling ni hok guli bating tu tau. Kan guli bating tu, hok budak-budak duk guli bating tu, kan tu. Kau tu panggil guling. Hok gerak tu lah hok. Tu guling kalau kita dak kata guling bating tu. Ini berguling atas lambungnya. Berguling mana apa? Mengiring lah. Mengiring atas lambung, atas sisi dia. Dan dijadikan mukanya muka seseorang dan hadapan badannya badan seseorang kepada qiblah. Mana apa di sini? Maknanya muka dada ke kiblah. Tapi kalau muka dada ke kiblah ni, kita mengiring atas lambung kanan, lambung kiri sama je lah. Cuma kalaulah mengiring atas lambung kanan, kepala sebelah sana, hulu ke hilir ke, tak, panggil apa tu? Mana hulu mana hilir? Pada hulu hilir.
Hilir ni hulu hilir. Jangan duk hilir budak ni. Itu maksud lain tau. Ha? Hilir dia ni. Mana apa hilir? Gong ke apa dia? Ni yang oh hilir dia. Apa ni hilir? Ha? Bukan gong, bukan sombong. Ke apa? Ha? Ha? Modeng. Oh, modeng. Oh, ayah haji ni hilir sungguh. Mana hilir? Oh, pakai jangok macam orang muda. Oh, hilir tu modeng. Ha? Dah, memang kita mesti dengar hilir. Bukan hulu hilir lain dah ni. Hilir. Ha, ada tak? Oh, mak haji ni hilir learning. Ada? Ha, ada. Mana apa hilir? Pakai jangok macam orang muda. Ha, kata modeng lah ni. Kan? Oh. Yalah, kadang-kadang perkataan tu kita biasa dengar. Tapi kalau tanya makna, tak boleh nak cerita tapi faham. Ha, gitu. Apa makna? Tak boleh cerita. Faham ke tak? Faham. Kalau kata hilir dia ni, faham. Tapi kalau tanya hilir tu mana apa? Oh, tak tahu pun. Ha, gitu je lah. Ha. Ni hulu hilir. Ha, mana? Ni. Belah sana. Ketikuk kiblat masjid besar ni. Ha. Mana hulu, mana hilir? Hulu darat tau. Hilir bandar. Apa patut kata hilir moden? Ke mana? Ha? Bukan hulu darat. Ha? Hilir. Jadi hilir kanan lah. Ha? Hulu kiri. Hulu kanan kena pulaknya. Hulu kena kiri lah. Hulu bandar baru kanan. Takkanlah hulu kanan pula tau. Ha? Bukan kita panggil hulu hilir. Tahu? Hulu hilir. Ialah hulu belah kanan, hilir belah kiri. Oh gitulah. No. Hulu tu kan. No. Oh, no, hulu. Oh, ni bandar ni, pergi bandar ni. Jadi kalaulah kita mengiring atas lambung, kalau lambung kanan, kepala ke sebelah hilir lah, sebelah kanan. Kalau kita mengiring atas lambung kiri, kepala pula sebelah hulu belah kiri. Mana boleh belaka. Janji muka, badan, kiblat. Tu je. Makna lambung sisi ada dua. Ada kanan, ada kiri. Maknanya kalau mengiring atas lambung kanan, kepala sebelah kanan. Kalau melambung atas lambung kiri, kepala jadi sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Gitu tak? Ha. Cuma disunatkan kita mengiring atas lambung kanan. Dimakruhkan kita mengiring atas lambung kiri jikalau tiada sebarang keuzuran. Ada ni. Dia nak mengiring atas lambung kanan boleh, tapi dia mengiring atas lambung kiri makruh. Tapi dia memang tidak boleh mengiring atas lambung kanan sebab dia cedera sebelah kanan. Maka dia kena mengiring atas lambung kiri. Itu tak makruh lah sebab dia ada keuzuran. Tapi nak ceritanya mengiring atas lambung ni kanan boleh, kiri boleh. Janji muka, badan kena ngadap kiblat. Hati penting ni. Tetapi disunatkan mengiring atas lambung kanan. Sebagaimana tidur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidur mengiring muka, dada ke kiblat, dengan bahu kita mengiring atas lambung kanan. Kepala ke sebelah kanan, kaki ke sebelah kiri. Ha, gitu. Ini jika lemah daripada duduk. Cuma dalam kitab kita ni, lemah daripada duduk ni macam mana? Dia panggil lemah daripada duduk. Sebagaimana yang terdahulu, lemah daripada berdiri. Kita dak ulang balik tajuk ni, faham dah. Kita bicara apa ni? Jangan lambung ni mengiring atas lambung kanan kiri. Dia bicara rukun berdiri. Bicara rukun berdiri pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa.
Berdiri pada sembahyang fardu bagi orang kuasa adalah rukun. Kemudian bagi orang yang lemah daripada berdiri, maka sembahyang duduk. Lemah daripada duduk, sembahyang mengiring. Tapi dalam kitab kita ni, lemah daripada berdiri didatangkan huraian dia. Lemah daripada duduk tidak didatangkan huraian dia. Huraian yang sama. Mana huraian yang sama? Terdahulunya lemah daripada berdiri, sekira-kira berdiri itu hasil baginya masyakkah yang sangat, masyakkah yang ni masyakkah sangat-sangat lah kita kata, yang menghilangkan khusyuk sembahyang. Itu dia panggil lemah daripada berdiri. Sama dengan lemah daripada duduk. Nak duduk ni lemah dengan bahawa ni masyakkah yang sangat, kesukaran yang sangat, yang menghilangkan khusyuk sembahyang. Kalau bubuh dah kena duduk kot, nak terbalik ke belakang, nak jatuh ke kanan, nak ke kiri ke, itu dipanggil ni lemah daripada duduk. Jadi lemah daripada berdiri terdahulu sampai duduk, tiba-tiba lemah daripada duduk dengan keadaan yang sama, lemah daripada berdiri. Dan kita bicara dahulu, lemah daripada berdiri ini, kuasa berdiri, berdiri menjadi rukun, tidak syarat berpegang. Yang dah bicara dahulu, tidak syarat berpegang untuk mengekali berdiri. Atau ada pun berpegang untuk permulaan bangun. Tanpa berpegang tak boleh bangun, contoh dia gemuk. Tetapi apabila berdiri tegak dah, maka tidak perlu pada berpegang. Sebab dia berdiri ke, berjalan ke, okey. Tapi daripada bawah nak bangun berdiri tu tanpa berpegang, tak bangun layapan dia. Maka wajib berpegang untuk bangun. Jangan lupa kita bicara dahulu. Tetapi tidak wajib berpegang untuk mengekali berdiri. Dia ada dua tu. Berpegang untuk bangun. Untuk mengekali berdiri, okey, tanpa berpegang, maka wajib berdiri. Kalaulah bangun pun berpegang, mengekali berdiri pun kena berpegang, tanpa berpegang, kesukaran yang sangat, yang menghilangkan khusyuk sembahyang, sembahyang duduk dah. Tak syarat berpegang. Tak syarat berpegang untuk mengekali berdiri. Wajib berpegang untuk bangun, bukan untuk mengekali berdiri. Ada ni. Biasanya hak bangun tu berpegang, mengekali berdiri pun tak boleh jugalah biasanya. Tapi ada orang pegang berdiri, berjalan pun okey. Tapi dah turun ke bawah nak bangun gitu, tak boleh bangun. Kena gantung, kena pegang baru boleh bangun. Ataupun kena ada orang yang tolong tapu. Tak tapu, bukan tapu pakai tape tu. Ada orang tapu sini kan. Tapu orang tak tapu. Dia nak bangun tu kena jack, kena tapu lah, tapu. Kena tonyah naik. Ada. Maka kalau kata nak bangun boleh, kena bertolong, maka wajib bertolong. Mana kena adalah anak ke duduk tunggu belakang. Nak bangun je mak, nak bangun je tok ni ke, dia pun tapu, mana bertapu. Hang tapu tau. Oh nu kapung tapu, sebut lain tu. Bukan kapung tapu, kapung tapu. Sebutan dia lain. Mana nak kena ni, nak kena apa? Nak kena tolong. Wajib bertolong. Nak wajib bertolong. Tapi kalau untuk mengkali berdiri pun kena pegang meja ke, almari ke, dinding ke, ataupun mengekali berdiri kena orang pegang ke belakang. Terus panggil sudah lemah daripada berdiri. Tak wajib berpegang untuk mengkali berdiri. Sama juga dengan duduk.
Orang yang kuasa duduk ni, duduk betul benar. Dia kalau duduk betul benar tak boleh. Tapi kalau sandar di kursi boleh lah. Ada megang blok kiri kanan ni. Tak syarat seumpama tu. Kita cerita ni duduk betul benar. Duduk betul benar. Duduk talata betul benar. Boleh tak? Lemah. Lemah macam mana? Masyakkah yang sangat yang menghilangkan khusyuk semayang. Tapi kalau kita bubuh di duduk tu, bubuh nyendah belakang pada nyendah, boleh batal ke bubuh benda belakang abang nyendah tau. Sendal ke apa? Sandal selipar tau. Sendal ni bubuh belakang. Mana bukan kalau duduk kosong gitu tak boleh. Tapi kalau lah kata kita bubuh dia, maknanya kita kalau katil hok boleh pusing tu kan, kita akak katil tu biar dia duduk gini dia katil. Boleh ada syarat. Kuasa duduk dengan duduk tanpa bertolong. Tapi boleh duduk, tapi kena bersandar di kursi, kena ada tempat megang pula di kursi. Maka tak syarat seumpama tu. Dia kuasa duduk ni sebagaimana kuasa berdiri tanpa bertolong. Faham tak ni? Kuasa berdiri tanpa bertolong, kuasa duduk tanpa bertolong. Nanti kita bicara kuasa mengiring tanpa bertolong. Mengiring boleh, kena berbatal kiri kanan. Ada syarat. Kuasa mengiring ni, mengiring betul benar, tidak ada kesukaran. Kalau kesukaran, dia panggil lemah daripada mengiring sembahyang melentang atas belakang. Tapi kalau mengiring ni, kalau kita letak batal depan belakang, dia boleh mengiring. Tak syarat. Jadi kuasa berdiri ke, kuasa duduk ke, kuasa mengiring ke, tanpa bertolong. Tanpa bertolong, faham tak dia? Tapi kalau nak bertolong, nak mengekali berdiri, okey je. Nak bertolong untuk mengekali duduk, okey je. Sekarang ni kalau dia berdiri tanpa bertolong memang tak boleh. Maka berdiri bukan menjadi rukun dah. Tapi dia nak berdiri juga dengan berpegang, boleh je, pun tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia tu berdiri rukun tak lagi? Dah, dia boleh duduk dah. Tapi dia nak mengekali berdiri, tak mudarat, boleh je. Ada ni. Orang yang sepatutnya sampai duduk, berdiri sudah tak menjadi rukun, dia nak berdiri tak salah. Orang yang berdiri masih lagi rukun, dia sampai duduk dah tak sah. Ada ni. Orang yang berdiri sudah tidak menjadi rukun, sepatutnya sampai duduk, boleh sampai duduk. Dia nak usahakan berdiri juga. Mana nak tebing? Mana nak tebing? Nak tebing. Nak tebing lah, memaksa. Dia nak memaksa berdiri dengan berpegang. Okey, tak ada apa. Boleh je. Tapi kena ingat, orang yang masih lagi berdiri adalah rukun, tapi semai duduk dah tak sah. Orang yang berdiri sudah tidak menjadi rukun, boleh solat duduk, dia nak memaksakan berdiri, boleh je. Kalau tidak mudarat lah. Ada orang pasang gitu. Dia memang uzur dah. Berjalan pun mana pegang gantung dah. Tapi dia semayang, rakaat pertama dia nak berdiri juga. Dia berdiri ya. Dia tepi-tepi meja ke kursi dia berdiri. Dia pun takbir dah berdiri, baca Fatihah selesai, dia rokok dah berdiri. Tidak turun ke atas sujud, barulah rakaat kedua sampai ke sudah, barulah dia main duduk. Ada seumpama tu. Dia rakaat pertama pasang dia dah. Dia nak berdiri. Walha di jalan tu pun kesek-kesek. Faham tak kesek-kesek? Faham tak? Jalan kesek-kesek tu lah. Jalan kesek-kesek. Hok pegang-pegang gantung-gantung di benda. Mana jalan tu kesek-kesek. Maknanya memang dia tak boleh berdiri dah. Tapi rakaat pertama dia berdiri juga. Dia peganglah di meja, di kursi. Dia duduk tepi-tepi lah. Dia pegang rakaat pertama je. Lepas turun sujud, duduk ke bawah tu, tidak mula lah. Dan memang dia rakaat pertama pun berdiri sudah tidak menjadi rukun. Tapi kalau dia masih lagi nak berdiri, walaupun berdiri bukan rukun, okey je. Okey, tak ada masalah.
Sama juga. Dia sepatutnya bukan semai duduk dah. Sebab dia memang tak boleh duduk tanpa bertolong. Dia nak semai duduk atas kursi juga, nak sandar, nak pegang. Boleh, tak ada masalah. Dia sepatutnya sudah semayang mengiring. Sebab dia duduk memang tak boleh dah. Dia pun melentang sama. Cuma angkat duduknya kerana nak makan je. Nak angkat duduk masa makan bukan duduk sungguh. Pusing tu lah, pusing katil hak boleh. Ni hak katil hak molek tu lah. Bukan katil kayu tu. Katil kayu tak boleh buat. Katil hak molek ni. Hak ni tak molek lagi ni. Hak ni manual ni. Nampak ni manual ni. Ni pusing ni manual. Hak molek lagi ni hak ni. Tak pecek ni. Tu hak auto. Pecek ni. Dia ada bunyi mok dia. Dia tengok mok dia sepik dah. Dia pusing sendiri. Lepas tu ni tak tahulah. Dia kata bunyi mok dia lemah. Nasib baik dia kata. Dah dia pusing. Dia pecek. Dia pecek tu kok jadi Jadi maknanya hanya pusing-pusing dia pun katil duduk gitu. Dia pun sandar. Untuk makan je. Masa semayang pun nak duduk gitu juga. Tak apa. Tak ada masalah. Dia nak main duduk juga. Ataupun kadang-kadang dia memang terlantar dah. Hanya akad untuk makan je. Pada ni. Tapi lepas daripada keluar bilik air, selesai apa semua siap-siap, keluar ni atas chair dia ke, atas kursi dia tu ke. Kita makan, dia semayang atas kursi tu, atas kursi chair semayang. Dia semayang duduk, walah sebenarnya duduk bukan rukun dah bagi dia. Semayang mengiring atas katil tu lah. Dia nak duduk juga, nak senang sikit main duduk atas kursi. Okey je, tak ada masalah. Tapi adakah duduk tu dia wajib duduk lagi? Dah. Dia sudah lemah daripada duduk. Memang dia tak duduk dah. Dia terlantar dah. Tapi bangun tadi pergi bilik air, mandi apa siap. Jadi duduk atas chair tu sampai luar ni, kita pun pergi semayang di atas chair tu. Atas kursi roda tu. Sebab apa? Terus nanti kita nak suap makan pula. Lepas tu barulah angkat buat atas katil. Maknanya dia sebenarnya semayang mengiring ataupun melentang dah. Kemungkinan bukan mengiring dah semayang dia kemungkinan. Mungkin melentang dah semayang dia sebenarnya. Tapi dia nak duduk atas kursi untuk semayang. Yang mana duduk bukan menjadi rukun lagi. Tapi nak meneruskan duduk, okey, tak ada apa. Tak ada salah tu. Cuma nak kena jaga tadi je. Kalau masa lagi berdiri menjadi rukun, duduk dah tidak sah. Kalau duduk tu masa lagi menjadi rukun, mengiring dah tidak sah. Kalau mengiring tu masa lagi rukun, main melentang atas belakang dah tidak sah. Tu kena jaga. Tak tahulah dia faham macam mana. Jadi pesakit ni dia berdiri boleh, rokok boleh, duduk boleh. Satu je tak boleh buat, sujud. Sujud je tak boleh buat. Dia sakit macam mana Allah Alam. Tapi mana dia nyata terang-terang, saya memang boleh berdiri, boleh rokok dalam berdiri, boleh iktidal comel-comel, boleh duduk comel-comel. Satu je saya tak boleh, dia kata, sujud saya tak boleh. Adalah mungkin lutut ke apa, wallahu alam lah. Tiba-tiba dia tanya orang mengajar kata, kamu sudah tidak boleh berdiri sebab kamu tak boleh sujud. Kalau kamu berdiri tak sah semayang kamu. Kata apa benda pula? Kamu hanya wajib berdiri masa takbir saja. Lepas kamu takbir, kamu wajib kena duduk. Kalau kamu kekalkan berdiri, tak sah semayang kamu. Tapi masa takbir, kena berdiri. Tu belik kan? Kisnya apa? Kis tak boleh sujud. Kalau kis tak boleh sujud, kenapa rukun berdiri? Tak sah pula berdiri, dia kata. Awak hanya berdiri masa takbir, lepas tu awak wajib kena duduk sebab awak tak boleh sujud. Kata apa benda? Apa kena-mena rukun berdiri, rukun rokok kerana sujud tak boleh? Berdiri satu rukun yang lain, rokok satu rukun yang lain. Rokok wajib dalam berdiri, iktidal wajib dalam berdiri. Tak payah berdiri. Sebab apa? Sebab kamu tak boleh sujud. Sujud rukun lain. Jadi yang bertanya pun tak puas hati, rasa pelik ustaz ni, dia kata. Siapa ke tak sah berdiri? Bukan afdal dah ni, tak sah berdiri. Kim dia, kamu tak boleh sujud.
Walhal dianya boleh berdiri, boleh bangun duduk, boleh rokok, hanya sujud tak boleh. Kata semayang berdiri lah, wajib tu. Kalau duduk tak sah semayang. Dia kata kalau duduk kalau berdiri tak sah semayang. Dia kata wajib kena duduk. Salah tu kata. Tapi yang bertanya pun dia rasa dah tak kena begitu. Apa kena-mengena dah. Berdiri boleh, rokok boleh. Masalah hanyalah sujud tak boleh. Kenapa tiba-tiba kena semayang duduk, kalau semayang berdiri tak sah semayang? Orang yang berdiri bukan rukun pun, kalau nak berdiri pun okey je. Saya sebut tadi kan, dia berdiri bukan rukun. Dia sepatutnya duduk dah. Dia nak berdiri juga, nak pegang di meja pun boleh. Ini hanya kerana masalahnya tak boleh sujud, maka tak boleh semayang berdiri. Awak wajib semayang duduk. Awak semayang berdiri je, tidak sah semayang awak. Kata ambil mana pula? Kata takut salah faham kan? Dah. Memang tanya molek-molek dah, sebab muka kita nak semayang ni. Diri sini nak semayang, dia kata. Dia tanya sah dah. Tak ustaz, saya ni boleh berdiri, boleh rokok, boleh duduk, boleh bangun. Saya tak boleh sujud je masalah dianya. Dia kata, memanglah awak kena berdiri masa takbir je. Patut awak wajib kena duduk. Kalau awak kekalkan berdiri, tak sah semayang awak. Kata ilmu mana pula ni? Jumpa dalam gua mana ni? Pelik jadinya. Ingat baik, berdiri tu rukun. Kalau berdiri masih lagi rukun, semayang duduk dah tak sah. Macam saya pernah sebut sebelum ni lah, dia pakai borong. Dia kalau berdiri pun, kalau semayang 4 rakaat, separuh-separuh boleh berdiri, separuh lagi memang dah tak boleh berdiri dah. Maknanya ada ketika dia gagah, lama sikit dia akan jadi letih, tak boleh berdiri. Maka dia pun duduk daripada rakaat pertama lagi. Tak sah, sebab rakaat pertama kamu kuasa. Dah kalau saya berdiri rakaat pertama pun, rakaat nanti saya kena duduk juga. Itu cerita kemudian. Kalau kuasa, berdiri rukun. Kemudian jadi lemah, berdiri tidak menjadi rukun. Tiba-tiba ketika kuasa tu, pakai duduk dah. Daripada berdiri separuh, duduk separuh, baik duduk teruh, dia kata. Oh, pandai-pandai dia. Masalah je sekarang, dia kuasa ke tidak? Memanglah. Rakaat pertama, kedua kuasa. Bila kuasa, apa hukum berdiri? Rukun, bukan sunat. Dia duduk daripada awal, tak sah semayang. Padahal mudah je. Belajar ni belajar Hidayatus Sibiang ni kan. Jangan lupa nama ni. Hidayatus Sibiang ni. Petunjuk bagi kanak-kanak. Ni yang ngaji mula-mula ni yang ngaji mula-mula ni. Sibiang tu kanak-kanak, tapi tidak sebut kanak-kanak lah. Petunjuk bagi orang yang baru belajar. Mana apa ni? Hidayatus Sibiang ni belajar hak mula-mula ni, mula-mula. Hak ni yang panggil belajar rukun semayang. Bukan belajar bilang rukun 13. Oh, belajar bilang rukun 13, niat, takbir, berdiri, Fatihah, rokok. Tu budak umur 6-7 tahun. Oh, dak bilang tu. Kena belajar tiap-tiap satu rukun. Macam dahulu kan, rukunnya qasa, ta'arud, ta'yun. Apa hukum dia? Hak tu pun tak tahu kadang-kadang. Baru je dengar dia kata qasa, ta'arud, ta'yun. Tua dah baru dengar qasa, ta'arud, ta'yun. Mana kena belajar satu-satu rukun ni kita belajar ni. Berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Jangan berhenti setakat tu. Dah kalau lemah, main duduk. Lemah tu macam mana? Nak panggil lemah? Kita nak letak kedudukan kuasa, kedudukan lemah tu nak letak macam mana? Ni dia terangkan. Satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Lemah daripada berdiri, main duduk. Ni, lemah daripada duduk. Jadi lemah daripada duduk, hendaklah semayang dalam keadaan mengiring. Mengiring, berguling atas lambung. Mengiringlah. Kemudian di hadapan tu dah hendaklah ia bangun bagi rokoknya dan sujudnya, qada dapatnya. Dan hendaklah ia bangun. Ia bangun ni bukan bangun berdiri. Bangun kepada duduklah. Kalaulah duduk tak kuasa, dia pun semai mengiring.
Pada masa rokok dah sujud kena bangun berdiri. Oh, pelik juga tu. Sekarang ni mengiring ni level yang ketiga dah ni. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga mengiring, yang keempat melentang atas belakang. Dia sembahyang mengiring. Kemudian dan hendaklah ia bangun bagi rokoknya dan sujudnya qada dapatnya. Bangun pada duduk lah. Bangun kepada duduk. Jikalau dapat. Kalau nak bangun tak boleh, maka rokok sujud isyarat dengan tubuh, isyarat dengan kepala. Itu bicara isyarat. Dia akan bicara isyarat dengan tubuh, kemudian isyarat dengan kepala, kemudian isyarat dengan mata. Dia akan bicara nanti isyarat pula. Sekarang ni dia semai mengiring. Makna dia ni sekejap boleh duduk, lama-lama tak boleh. Dia pun semai mengiring. Sampai masa nak rokok, nak sujud, dia wajib kena bangun duduk macam biasa. Rokok dalam duduk, sujud macam biasa. Jika dapat. Ni jika dapat, jangan maksa. Jangan maksa. Kalau tak dapat, rokok isyarat dalam mengiring, sujud isyarat dalam mengiring. Lepas tu dia kata sini, dan hendaklah ia seseorang bangun bagi rokok dan sujud qada dapatnya. Qada dapat. Kalau boleh, tak boleh, teruskah dalam keadaan mengiring. Dia hak masalah mengiring ni, hak mudah nak ceritanya orang semayang sunat. Orang semayang sunat, dia kuasa. Dia kuasa berdiri, dia semayang duduk, boleh. Semayang duduk, pahala dia falahu nisfu ajrul qaim. Maka baginya separuh pahala orang semayang berdiri. Dia semayang sunat, berdiri tidak menjadi rukun. Maknanya dia kuasa berdiri, dia semayang duduk, boleh pahala setengah. Pada ni, kalau dia semayang sunat duduk dalam keadaan dia tidak kuasa, tu pahala penuh. Ini dia semayang duduk dalam keadaan dia gagah, main sunat ni, pahala separuh. Sebab di situ ada unsur malah. Ada tak? Adalah unsur malah nak bangun. Adapun Nabi SAW semayang sunat, walaupun Nabi duduk sekalipun, Nabi kuasa tapi Nabi duduk, pahala tetap penuh. Sebab Nabi tak ada unsur malah. Nabi semayang sunat, ketika gagah, Nabi semayang duduk, pahala penuh. Sebab apa? Sebab Nabi tak ada unsur malah. Adapun kita sihat-sihat, berdiri bukan menjadi rukun pada semayang sunat, kita pun duduk, memang ada unsur malah, pahala setengah. Kita ni gagah ni, kita semayang sunat mengiring, pahala falahu nisfu ajrul qaid, pahala separuh daripada semayang duduk. Itu Nabi kata. Dia kuasa. Dia semayang sunat duduk, boleh pahala setengah daripada pahala orang semayang sunat berdiri. Dia kuasa, dia mengiring, dia boleh pahala setengah daripada orang semayang sunat dalam keadaan duduk. Jadi berarti orang semayang mengiring ni boleh pahala 1/4 daripada pahala orang semayang sunat berdiri. Ada tak? Dan Nabi kata, dia semayang duduk, dia kuasa ni, semayang sunat dia duduk, boleh pahala setengah nak banding dengan pahala orang semayang sunat berdiri. Dia semayang mengiring, dia kuasa gagah ni, semayang mengiring, boleh pahala setengah daripada pahala orang semayang duduk. Faham tak ni? Jadi maknanya 1/4 lah daripada semayang berdiri. Ke tak betul kira? 1/4 lah. Semayang mengiring macam mana? Air semayang ada, kita pun nak tidur, tiba-tiba ni kelip kepah bukan? Mana baik? Bukan kelip kepah. Hak kali tidur tu lah. Hak kelip pah. Bukan kelip kepah. Kelip pah gitu je. Kelip pah. Jangan bahasa Terengganu ni. Cehmbau. Kaya sungguh kerja, dia kata. Tahu tak tu?
Cembau. Kaya sungguh kerja dia kata. Apa cembau? Ha? Tahu dah kapan dah? Apa dia ji? Cembau. Kaya sungguh kerja dia kata. Apa? Tak tahu. Berapa dah umur haji? Tak tahu cembau. Hak kaya sungguh kerja tak tahu. Itulah api lilat tu. Api lilat tu hari-raya tu kan lilat tu cembau lah tu. Sekali nyala sekali padang, sekali nyala sekali padang, cembau. Kaya aja. Mana dah reti bandar. Cembau lah sebab api lilat tu kan. Nyala padang. Nyala tu padang tu mau. Mau dia kata. Kaya lah dia kata. Kaya aja dia kata. Orang Terengganu tak reti bahasa Terengganu. Komang pula. Tak tahu ke bahasa Terengganu. Jadi dia tidur mengiring. Tak lelak. Semayang dia. Semayang sunat. Kalau malam bangun kau. Mengiring. Main sunat. Lepas tu baca Fatihah. Baca hak kita nak hak kita ingat. Ingat mulka. Ingat waqi'ah ke baca. Boleh pahala baca Al-Quran dalam semayang. Main sunat ni. Mengiring. Lepas tu nak kaju semayang ke tak? Orang perempuan kelubung selimut. Cukup lah. Kelubung senyap tu. Mana makcik, mak haji senyap. Tutup muka-muka. Sebab sunat dalam ni jangan kacau lah. Sunat. Tutup muka tak apa selimut tu. Tempat semayang suci. Selimut suci bukan kecing. Semayang lah. Tutup habislah selimut tu. Jadi persoalannya ni orang kuasa ni. Dia semai sunat kadang mengiring pahala 1/4 daripada pahala semai berdiri. Untuk rokok dan sujud. Dua pandangan. Satu pandangan kamu wajib bangun duduk congok untuk rokok sujud. Ni. Satu pandangan tak payah. Rokok sujud isyarat saja dah kena mengiring tu. Tu dua pandangan bagi orang yang memang kuasa duduk dan memang kuasa berdiri. Tapi dia semai mengiring. Semai sunat dah kena mengiring, gagah-gagah dia ni. Okey tak apa. Boleh semai sunat mengiring. Semai sunat melentang tidak ada bagi orang kuasa. Semai sunat melentang tidak ada. Bagi orang kuasa ni, kalau bagi orang lemah semai sunat melentang pun boleh. Dan bagi orang kuasa tidak ada. Bagi orang kuasa semai sunat duduk satu, mengiring satu, melentang tidak ada. Tapi persoalan ketika mengiring, okeylah dia semai mengiring. Dia gagah bukan duduk, berdiri pun dia gagah. Masa rokok dan iktidal, wajib tak dia kena mengiring, kena bangun duduk congok, rokok dalam congok, lepas tu iktidal dalam congok, lepas tu sujud atas latar macam saya. Wajib ke tak? Satu pandangan, wajib kena buat gitu. Itu pandangan yang muktamad. Satu pandangan, dah. Teruskan. Dalam mengiring, rokok isyarat dengan tubuh, iktidal tegak badan kembali, sujud isyarat dengan tubuh, biar lebih rendah daripada rokok tadi. Duduk antara sujud, balik pada tegak mengiring ni. Sujud yang kedua isyarat dengan tubuh, tasyahud, tegak mengiring sampai ke salam. Ni yang nak cerita hak mana hak semai sunat. Kalau dia mengiring semai fardu kerana lemah daripada duduk, biasanya memang tak boleh nak bangun dah. Duduk untuk rokok dan sujud. Selesai hak mengiring. Dan jika lemah ia seseorang daripada semayang berbaring atas lambungnya, maka hendaklah dia semayang bertelentang atas belakang. Lagi pada level yang keempat, melentang atas belakang apabila lemah daripada mengiring. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 32. Baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin.
adanya sifat ini pada seseorang. Sifat khauf, yakni takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa kepada keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Seseorang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa seseorang kepada keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sifat ini, sifat khauf, takut akan Allah, boleh mengalahkan tipu daya syaitan yang sentiasa hendak mencelakakan hidup manusia. Ini sifat kepujian yang kedua, takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takut akan Allah ni mari daripada ilmu. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hambanya adalah oleh orang-orang yang berilmu. Orang berilmulah yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang jahil tak takut dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sangat-sangat berani. Dia takut akan Allah tu semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal dengan ilmu kedok. Dok beranilah. Panggil handalan. Semayang pandai tak pandai, apa aku nak semayang? Ni pada ni. Tu orang berani. Orang berilmu dia takut sebab nak kena jaga ni semayang ni. Tambahan pula bukan kata bicara semayang. Beramal. Beriman kan sebut tadi. Beriman. Orang jahil dia tak takut. Akidah dia betul ke, akidah dia salah ke, dia tak takut. Semayang dia betul ke, semayang dia salah ke, dia tak takut. Dia berjemaah rajin berjemaah tu. Syarat jemaah tahu ke tak? Muafid masbuk pun tak pernah belajar, dia tak takut. Dia tak peduli. Dah hati tu macam mana tu? Hati bersifat dengan sifat terpuji ke, hati bersifat dengan sifat yang tercela pada syarak? Dia tak peduli, dia tak takut. Riak wujud takabur pun dia rasa dia soleh. Dia rasa dia soleh. Ni. Ni orang berani. Sebab tu orang yang takut kan Allah, orang yang berilmu. Kemudian pula berilmu ni pula beramal. Kekuatan takut tu bergantung kepada kekuatan iman, kekuatan makrifat. Takut akan Allah ni, takut akan Allah lah. Kalau tak takut akan Allah, tak akan belajar fardu ain, tak akan semayang bang, tak akan tutup aurah. Belajar fardu ain, semayang tak tinggal, aurah sentiasa tutup, takut akan Allah dah tu. Tapi level takut akan Allah ni pula tak samalah, bergantung kepada kekuatan iman dan makrifah masing-masing. Kalau iman makrifah, hok macam para sahabat, sebut nama Allah pun gementar dah hati. Ada ni. Gementar hati bila disebut nama Allah. Kita boleh sebut nama Allah biasa je. Tapi bila sebut kata hukum Allah, baru kita gementar. Mana label kita? Makna kita takut akan hukum Allah kerana takut neraka. Sebenar-benar itu bukan takut Allah. Kita takut ke makhluk sebab neraka tu makhluk. Tiba-tiba kita takut ke makhluk, takut ke Allah gitu. Dia panggil takut ke Allah dah. Dia orang takut ke Allah sungguh ni, sebut nama Allah gementar dah. Contoh, orang tu orang ditakuti sangat. Sebut nama dia pun punya takut dah orang ni. Pada ni, gitulah seolah-olahnya. Tapi bila sebut nama Allah, biasa je. Sebut nama Allah. Sebut kata Abdullah. Sebut nama Allah Ta'ala. Macam mana hati kita? Sama je. Sebut nama orang. Nama orang kan? Abdullah. Itu. Lepas tu sebut pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak hati kita beza? Tak beza. Sama je. Sebut Abdullah nama manusia, sebut Allah nama Tuhan. Ada tak hati kita beza? Tak. Tu
bergantung kepada iman dan makrifah seseorang. Sebut pada hukum Allah, barulah. Tapi kalau sebut hukum Allah pun senyuman ni, itu tak dia orang berani. Besar-besar kamu tu mengekali jahil fardu ain, sesenyum jadinya. Akidah kamu macam mana, sesenyum jadinya. Mayabang kamu tu macam mana, sesenyum jadinya. Riak, ujud, takabur ni neraka, senyum-senyum jadinya. Takabur ni sifat azazil ni. Iblis takabur, sujud sekali pun tak ampuh. Kamu ni rajin sujud 2 kali tiap-tiap rakaat, sujud lama pula, tapi bawa sifat azazil. Tak pelik tu kan, azazil iblis tu kan. Dia sombong, dia tak sujud walaupun sekali pada Nabi Adam untuk tunduk hormat. Ni hebat, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, tapi bawa sifat azazil, sujud lama pula. Ni orang tak berani ni. Ni orang jahil orang panggil. Orang jahil. Macam dia sebut semula, bahagian masing-masing. Nabi kata dah, yuhalmu su'ada wa yuhramul ashqiya. Tuhan akan campurkan ilmu kepada orang yang Tuhan takdir pada azal, orang bahagia ahli syurga, dan Allah Ta'ala akan sekat halang tegak ilmu daripada seseorang yang Tuhan takdir pada azal, orang yang celaka ahli neraka. Sebut hukum hakam pun tak rasa apa, gitu je lah. Sebut nama Allah memanglah tak rasa apa. Sebut hukum hakam, sebut dosa besar pun tak rasa apa. Kita kata bahagian masing-masing. Gitu je. Kalau pergi lama-lama, apa nipal dia je lah. Memang orang ni kadang-kadang dia nak tunjuk bahawa dia mari masjid lepas habis kuliah. Nak tunjuk maknanya orang bang tu berdiri, orang bang isyak berdiri. Makna apa? Tak duduk dalam masjid lagi tu baru sapa. Begitulah perangai. Ada setengah orang ni dia baru sapa, dia semai tahiyatul masjid belakang gitu. Dia malu kat orang. Sebab apa? Sebab ramai-ramai tu kuliah maghrib duduk situ. Kalau mari lambat kau, isyak baru sapa, dia akan mesti tahiyatul belakang tu. Ada orang duduk mari depan tu. Orang depan berdiri. Apa ni? Baru sapa ni. Tiap-tiap minggu gitu. Bahagian dia. Tapi rokok sujud lama lah. Lama. Kalau orang lain. Dan ada tempat khas dari masjid, orang lain tak boleh konsep tempat tu. Ni orang hebat ni. Tapi belajar tak mampu. Tapi dia menzahirkan dia tak mampu belajar. Ni orang berani, orang handalan. Dia kalau masjid ada seumpama ni pula dapat kedudukan pula dalam masjid, tak akan tenang masjid. Sebab apa? Sebab ada juhalat, orang jahil. Jahil satu, tapi dia menzahirkan dia tak mampu belajar. Tak ada ni. Ni mana dia sombong dengan kejahilan. Bahagian masing-masing. Gitu je. Orang mengajar, tegur dah. Sekali pun dah tegur orang mengajar. Dia tak bahaya orang mengajar. Dia nak mai jemaah je. Tapi mari ngam-ngam orang bang isyak, berdiri nak tunggu orang nak semai tahiyatul masjid. Gitu je lah. Tak pelik manusia yang seumpama ni. Manusia ni dia merosakkan diri sendiri, kadang-kadang dia nak merosakkan ahli jemaah. Orang yang zulmah yang seumpama ni, orang yang jahil. Ada orang ni belajar, kalau ada masa dia belajar. Dah. Belajar dah. Tapi dia menzahirkan. Itu pelik ya. Dengan kesombongan, tunjuk dia tak mau belajar. Kata manusia apa begini? Kalau kita kata akal tak normal lah. Kalau cek di hospital, akal zahir itu normal. Akal rohani dia tak normal. Kenapa bersikap semua tu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang ramai-ramai tu duk belajar belaka. Dia ingat kau ramai-ramai ni bodoh belaka, dia seorang cerdik kali. Ramai-ramai tu kan, tu orang bodoh belaka, aku orang cerdik. Aku tak mari belajar, mari sedang belajar isyak. Ni manusia. Tapi gitulah bahagian masing-masing. Nabi kata Allah Ta'ala akan campur ilmu kepada mereka yang ditakdirkan pada azal orang bahagia, dan Allah Ta'ala akan haramkan, tegahkan ilmu daripada orang yang takdirkan pada azal orang celaka. Manusia seumpama ni punyalah belajar ilmu dunia belah-belah tahun untuk berjaya dunia. Anak cucu semua belajar dunia tinggi-tinggi untuk berjaya dunia. Tua-tua nak buat ibadah berjaya akhirat, belajar tak ambuh.
Mana apa? Hipokrit sangatlah. Kalau kita nak berjaya dunia, belajar ilmu dunia sungguh-sungguh, kita nak balik pada bekal akhirah, kita akan belajar ilmu akhirah sungguh-sungguh macam kita belajar ilmu dunia. Dah. Ilmu dunia belajar belah-belah tahun, ilmu agama orang mengajar boleh tambah. Ni. Tapi dia rasa dia pandai ilmu dunia. Ilmu agama jahil. Terutama kalau bab ilmu pegangan, ada benda lah. Ini orang sangat berani. Tapi kedudukan takut akan Allah ni, dia bergantung kepada tahap iman dan makrifah seseorang. Ada ni. Lepas tu macam kita takut akan Allah. Tapi bapa takut dengan COVID dia kata. Tak ada salah tu. Dah takut akan Allah. Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Kenapa takut ke COVID? Takut ke Allah nah. Dia dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah, takut ni bukan benda ikhtiari, dia panggil benda ittirari, benda yang bukan pilihan kita. Pada ni takut ni boleh buat ke? Boleh. Jangan takut. Takut dia seorang rumah malam-malam, ayah haji balik lambat, takut tak? Takut tu buat ke? Memang dia mari takut. Dia panggil ittirari. Maka tak ada hukum. Takut tak ada hukum. Tak berdosa takut. Sebab apa? Takut ni bukan pilihan kita. Kepilihan. Nak buat jadi takut lah. Biar ayah haji balik awal. Gitu. Tak memang. Memang. Apa? Mari perasaan takut. Lepas tu syarat tak ambil hukum takut ni. Dia panggil ittirari dia panggil. Jadi takut pada COVID tak ada salah apa pun. Timbul takut tak ada salah. Dulu takut pada COVID, syirik kepada Allah dulu. Sebab takut pada Allah ni dia kata pegangan. Orang ceramah. Takut akan Allah bukan pegangan. Orang apa ni? Sifat kepujian, taat batin, taat hati, bukan pegangan. Dia kata takut akan Allah pegangan, takut ke COVID syirik. Dulu mula-mula keluar COVID tu. Mau ceramah seumpama tu kata pelik sungguhlah. Padahal selama ni tak takut ke makhluk. Jumpa ular, jumpa kala, jumpa jeking. Takut. Tak takut? Dah? Ular, kala, jengking boleh bagi bekal ke? Boleh bagi mudarat ke? Tak. Tapi tu takut. Tak ada salah. Tu naluri dia panggil. Ada takut. Tak ada salah tu. Tiba-tiba takut ke COVID. Dia kata syirik lah apalah. Mana jahil. Jahil bab pegangan. Macam sekarang lah. Kan sekarang kan. Kemarin 17. Gitulah. Kemarin 17 dah. Mari dulu 13. Naik 17. Dijangka 20. Dijangka 30. Baca surat khabar mari dulu. Ada pakar mengatakan mungkin jadi 60 ribu. Apa kata? Pada ni. Lepas tu orang kata mainan. Penipuan. Angka tu mainan, penipuan. Jadi mudah-mudah ke nak menipu ni sebenarnya. Ramai tu di Kementerian Kesihatan tu nak pakak nak menipu ni boleh ke? Boleh menipu mudah-mudah ke angka ni? Ini angka negara ni. Angka international. Semua negara luar tahu angka Malaysia berapa. Mudah ke nak menipu? Tiap hari nak menipu. Logik kok sikit. Tiba-tiba nak menipu jadi banyak. Tak logik. Semua negara dia tak boleh nampak banyak. Sebab jejak ekonomi. Malaysia tiba-tiba pelik. Nak nampak banyak. Kalau menipu untuk sembunyi angka berjadi rendah, itu munasabah. Tiada dia. Sebenarnya bukan 10,000 tu. 20,000 tu disembunyi. Itu agak munasabah. Tapi jangan tuduh. Tapi agak munasabah. Sebab ia nak sembunyikan. Jumlah berapa? Semua negara luar ni, taklah kata tengok, gagal satu-satu negara. Sebab kes naik. Kalau kata menipu untuk merendahkan angka, logik. Menipu untuk meninggikan angka, tak logik langsung. Lepas tu nak menipu ni, ini bukan kerja seorang ni. Kerja satu negara boleh tipu. Sebab apa tipu angka? Sebab nak halang orang Islam daripada tarawih bulan Ramadan, nak halang orang Islam daripada raya puasa. Sebab
Kerajaan ni nak bagi orang di Bali je raya, orang Krismas je raya, orang Tahun Baru Cina je raya, orang Islam nak raya. Hai, nak sekat dah. Oh, jahatnya kerajaan ni. Nak sekat orang Islam. Logik ke dok? Jadi pelik-pelik lah. Tuan uji meningkat, apa semua masih lagi macam-macam perangai lah. Kita nak tohmoh, nak tuduh, nak batu api, nak... Tak payahlah. Tak payah benda gitu. Tak adanya. Yang nak tipu untuk... Kalau tipu nak naikkan angka pendapatan negara, mana sabar tau. Oh ni, pendapatan negara naik. Pelaburan naik. Kalau nak menipu tu mana sabar. Angka kes naik tu nak menipu juga. Apa tujuan? Tak logik langsung. Tapi manusia ni dia jadi COVID ni mari lama, pening manusia. Pening manusia. COVID mari lama. Tapi kita timbul takut salah ke? Tak salah. Cuma kita ikhtiar usaha. Jaga molek, lepas tu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah masih lagi boleh terus pengajian. Gitulah. Boleh terus pengajian apa semua. Kuliah-kuliah duha kita boleh berjalan. Kalau di Fotoni tu tak ada lagi kuliah siang hari, tak ada lagi. Dia hanya ada kuliah maghrib. Itu pun tempat-tempat tertentu saja. Kuliah duha belum ada lagi. Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang, dia ada kuliah besar di Masjid Fotoni, kuliah besar di Masjid Yalah, kuliah besar di Pondok Sepanjang, belum lagi dimulai. Lama mana dah? Kuliah tu dihentikan. Ada ni. Walaupun di Fotoni tu kes dia agak rendah. Walaupun Thailand tinggi tu belah atas tu, belah ke Bangkok tu, bukan di sebelah selatan. Tapi kuliah duha belum dapat diadakan lagi. Tapi kita alhamdulillah, mana kita kuliah masih boleh berjalan. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah. Kita boleh teruskan belajar, kita boleh terus beramal. Supaya iman kita kuat, makrifah kita kuat, takut akan Allah ni pun kuat. Tapi takut akan Allah mari daripada ilmu. Tanpa ilmu tidak akan takut akan Allah, bahkan berani dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya sifat takut ke Allah ini mendorong seseorang untuk berbakti dan mencintai Allah dan mengharapkan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.